بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul setelah kita sembahyang salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan satu buah kisah daripada satu buah buku yang waktu saya senawi ataupun tingkatan 6, waktu kami tingkatan 6 di Ma'had Tarbiyah Islamiah Dirang, kami sempat keluarkan buku ni. Sini boleh kata susunan hasil karya kami yang kami siapkan pada tahun 2014 waktu kami tingkatan 6. 40 kisah menarik di dalam Al-Quran, di bawah bimbingan Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim. Jadi duk fikir juga lah nak bawa kitab apa hari ni. Teringat ada dulu pernah keluarkan satu buah kitab, satu buah buku 40 kisah menarik di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan pilih kisah yang pertama di dalam buku ini, insyaAllah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang pertama yang dimuatkan dalam kitab ini bertajuk Darah Sayyidina Uthman memercik ke atas ayat Al-Quran. Darah Sayyidina Uthman. Pasal apa ni darah Sayyidina Uthman ni? Pertama sekali, Sayyidina Uthman ni siapa? Sayyidina Uthman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kata ranking yang ketiga. Selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, selepas Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan selepas itu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Uthman dengan Al-Quran ini cukup akrab, cukup baik hubungannya dengan Al-Quran. Kalau kita perasan sampai ke hari ini, nama Sayyidina Uthman kita masih duk sebut. Kalau kita di Quran kita hari ini, kita sebut apa? Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani, nisbah kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidina Uthman ni dengan Al-Quran memang cukup rapat. Bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi kutabul wahyi, orang-orang yang menulis Al-Quran, menulis wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin kita boleh cerita sedikitlah berkenaan dengan pembukuan Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kita alhamdulillah hari ini Al-Quran dah dibukukan. Tinggal kita buka, tinggal kita nak baca saja. Tu pun kadang-kadang kita letak di rak kita tak baca pun Al-Quran. Al-Quran ini pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terus hafal direct, hafal dan faham praktik. Jadi dihafal terus daripada qurra'us sahabah, para sahabat yang mahir ataupun yang qurra ni ahli
ahli Quran. Kemudian dan Al-Quran pada zaman Nabi ditulis juga, tapi zaman itu susah, bukan macam zaman sekarang. Kertas pada hari ini kita boleh ambil, kita conteng-conteng buang, kita conteng di kertas buang, kita tak hargai. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kertas belum ada. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang kita kata kadang susah nak hafal, dia tulis di mana? Tulis di atas kayu-kayu, tulis di atas kayu, tulis di atas tulang-tulang, tulis di atas apa lagi? Di atas kulit kambing dan sebagainya. Kemudian maka bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perca-perca kain ataupun kayu-kayu tadi yang ditulis Al-Quran tersebar merata, tak dibukukan secara satu buah kitab. Kemudian mai zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, selepas peperangan Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah ni, Sayyidina Abu Bakar berperang dengan siapa? Berperang dengan golongan-golongan yang mengaku Nabi, pengikut Musailimah Al-Kadzab. Pengikut Musailimah Al-Kadzab. Musailimah ni dia mengaku kata dia Nabi. Dia kata Muhammad Nabi, aku pun Nabi juga. Musailimah ni, tak mau cerita panjang tentang dia, sekali dia ambil waktu yang panjang. Jadi berlakulah peperangan di antara orang Islam memerangi kumpulan Musailimah tadi yang mengaku kata dia Nabi, dan peperangan agak dahsyat sampai 70 orang sahabat Nabi meninggal dunia. 70 orang sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi saja, sahabat Nabi yang qurra ni orang yang bahagian Al-Quran, memang bidang Al-Quran, penghafal Al-Quran, guru Al-Quran, meninggal dalam peperangan Al-Yamamah. Jadi bila meninggal guru-guru Al-Quran, sahabat-sahabat takut, terutama sekali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar antara orang yang paling takut. Ni guru-guru Al-Quran hilang, Al-Quran belum dibukukan, takut selepas ini tak ada lagi orang nak hafal Al-Quran. Susah nak belajar Al-Quran, susah. Maka Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, kita kena bukukan Al-Quran. Kita kena bukukan Al-Quran, tulis di dalam satu, kita kata buku, supaya mudah selepas ini orang nak baca, orang nak hafal mudah. Kalau tidak, Al-Quran ini akan hilang di atas muka bumi ini. Maka Sayyidina Abu Bakar pun duk tengok mai, tak berani nak kumpulkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi tak suruh. Sebab Nabi tak suruh. Jadi selepas dipujuk, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun dilapangkan dada dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibukukan, secara ringkasnya dibukukan Al-Quran. Diperintahkan sahabat Nabi nama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni orang yang alim hebat bidang faraid, dan dialah orang yang bertanggungjawab. Dibuat satu suruhanjaya, bukan suruhanjaya pencegah rasuah, tak, suruhanjaya pembukuan Al-Quran. Maka ketua dia dilantik siapa? Sahabat Nabi nama dia Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Kemudian dibukukan Al-Quran. Ringkas cerita adalah satu mushaf. Kemudian mai zaman Sayyidina Uthman pula. Mai zaman Sayyidina Uthman, maka selepas dunia Islam terbuka dengan luas sampai ke mana? Sampai ke Afrika, sampai ke Mesir. Jadi dunia Islam ketika itu luas, terbuka luas, maka orang ramai masuk Islam. Jadi ada pula banyak jenis, banyak versi Al-Quran. Banyak versi Al-Quran. Ada yang ni qiraat ni, yang ni qiraat ni, dan disebutkan kata ada sebahagian juga ditambah juga di dalam Al-Quran tersebut, dalam mushaf tersebut ditambah juga kita kata apa? Ditambah juga kadang-kadang tafsir ditambah, disebutkan dalam tu. Jadi berlaku pergaduhan. Yang orang sebelah ni dia kata Quran aku, mushaf aku lebih bagus daripada mushaf kamu. Sebab apa? Sebab sekian. Lepas tu yang grup sana pula dia kata, "Dak, mana boleh? Ni mushaf kami ni lebih bagus daripada mushaf kamu." Lah kali perbincangan sahabat ketika itu, maka Sayyidina Uthman mengambil tindakan untuk dibukukan, diambil, dikaji semula, dicek semula
kita kata Al-Quran, tengok balik yang mana dengan bertepatan dengan Quraisy, dengan bahasa Quraisy, bertepatan dengan kira dijadikan Quran itu satu qiraat sahaja. Dan buku itu ataupun Quran itu kekal sampai hari ini. Maka dijadikan satu Quran sahaja yang kita duk baca sampai hari ini. Adapun selainnya, maka Sayyidina Osman berijtihad untuk bakar semua Quran. Kita kata berat Sayyidina Osman bakar Al-Quran ni. Dah, benda tu biasa. Sebab apa? Sebab nak tutup fitnah. Sebab fitnah berlaku ketika itu, kalau tak dirawat, kalau tak dibendung, dia akan menjadi fitnah yang lebih besar. Boleh jadi akan berlaku pertumpahan darah di antara orang Islam. Jadi Sayyidina Osman yang kita kata apa? Buat pembukuan semula. Selepas pembukuan, buat satu lagi pembukuan, maka kemudian dicetak pada zaman tu tak ada mesin photostat tak ada mesin photostat, tak ada mesin cetak kita sekarang. Yang ada kita kata tulisan tangan. Ada sahabat yang menulis salin semula Al-Quran dan dijadikan, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 6. Lalu disebarkan salinan-salinan tersebut ke serata dunia, ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke mana lagi, ke banyak-banyak tempat lagi. Maka tapi pada zaman tu, pada zaman Sayyidina Osman, Quran ditulis tak ada baris. Kita boleh baca tak ada baris? Pertama tak ada baris, kedua tak ada titik. Tak ada baris, tak ada titik. Macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak sebut? Kalau ta kita ada titik 2 di atas, sa ada titik 3 di atas, ba titik 1 di bawah. Macam mana kita nak baca? Maka orang Arab ketika itu boleh baca. Tapi tak ada lagi. Kemudian selepas itu orang luar pun, orang bukan Arab pun masuk Islam, jadi tersebar luas. Maka selepas itu kalau tak salah diletakkan titik ni oleh Abul Aswad Ad-Du'ali kalau tak salah. Kemudian selepas itu diletakkan titik ataupun baris oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hari itu alhamdulillah bulan lepas saya bersama dengan AJK Masjid Al-Bukhari juga pi ke Patani, pi ke Naratiwat. Ada satu muzium Al-Quran. Di sana banyak kita kata apa, banyak nuskah, banyak jenis nuskah Al-Quran yang ditulis tangan. Dan ada satu buku di situ yang ditulis masih belum ada titik. Masih belum ada titik. Ada di Naratiwat. Katanya khat di situ dia macam mana daripada Kufah. Saya rasa tu khat tulisan itu lama. Dia punya nuskah itu nuskah yang lama. Saya rasa zaman Umawi ataupun zaman Abbasi. Zaman Abbasi ataupun zaman Umawi. Sebab zaman Umawi lah mula-mula diletakkan titik di dalam Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjanglah kalau kita nak cerita tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Yang penting kita dapat tahu sekilas ataupun kita kata sekali pandang berkenaan dengan pembukuan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita hari ini kita bersyukur. Kita bersyukur kita ada Al-Quran yang tulisan dia sangat cantik, sangat jelas. Kita ada buku Al-Quran, jadi mushaf tu kita boleh baca. Hari ini kita tak hafal, tapi kita tak hafal, baca pun tak. Maka ini satu benda yang sangat kita kata apa, sangat disayangilah, sangat kita perlu untuk kita sama-sama insafi. Jadi darah Sayyidina Osman memercik ke atas Al-Quran. Jadi Sayyidina Osman ni dengan Al-Quran cukup rapat. Disebutkan kata Sayyidina Osman dalam satu qiyamul lail itu dia hanya sembahyang witir sahaja, satu rakaat, dan dia baca dalam sembahyang dia itu khatam Al-Quran penuh full dalam satu malam. Kita ni jauhlah dengan Sayyidina Osman. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Ayat inilah yang darah Sayyidina Osman terpercik di atas dia.
Sayyidina Osman punya rapat dengan Al-Quran sampai ke tahap dia mati ataupun dia wafat, dia dibunuh, darah dia terpercik di atas Al-Quran dan terpercik di atas ayat ini. Sekilas pandang kita baca sekilas berkenaan dengan ayat ini. Apa maksud fasayakfikahumullah? Maksudnya Allah akan memeliharamu dan umat kamu dari kejahatan mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fasayakfikahumullah. Ini perkataan fasayakfikahumullah untuk pengetahuan kita semua, ini adalah kalimah terpanjang di dalam Al-Quran. Cuba bayangkan ayat yang pendek fasayakfikahumullah. Maksud dia apa? Maksud dia maka kami Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Dalam tafsiran yang lain, maksud memelihara di sini akan membalas segala kejahatan mereka. Ayat yang pendek tapi mempunyai makna yang panjang. Ada berapa kalimat di situ? Fa sa yakfika hum Allah. Ada 6 kalimah di sini. 6 kalimah di sini. Ni kita kata hanya dalam kalimah yang pendek ataupun satu kalimah saja mempunyai 5 perkataan. Ni antara mukjizat di dalam Al-Quran. Baik. Kisah di sebalik ayat ini. Golongan pemberontak amat membenci Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ni khalifah yang ketiga. Sayyidina Osman menjadi khalifah selepas 3 hari kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar meninggal, kemudian dilantik beberapa orang yang bahagian pelantikan khalifah baru, dilantik Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu pada tahun 24 Hijrah. Sayyidina Osman bila dilantik, Sayyidina Osman ni sifat dia macam mana? Pertama, sifat Sayyidina Osman ini orang yang pemalu. Yang kedua, orangnya lemah lembut. Yang ketiga, orangnya dermawan. Ini sifat yang khusus pada Sayyidina Osman. Berbeza dengan sifat khalifah sebelum Sayyidina Osman. Sebelum Sayyidina Osman kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Osman sifat dia tegas, keras. Sayyidina Umar pernah pukul orang. Sebab apa? Sebab nak didik dia. Sebab dia ni ada buat benda-benda yang tak betul. Jadi Sayyidina Umar pukul. Sahabat-sahabat lain tak siapa pun berani dengan Sayyidina Umar. Maka bila bertukar pemerintahan kepada Sayyidina Osman seorang lelaki yang kita kata apa, yang lemah lembut. Bila cakapnya baik, bila dia pemurah. Cakap lembut, seorang yang pemalu, seorang yang dermawan. Maka bila Sayyidina Osman terlalu lembut, maka rakyat ketika itu buat tuduhan yang macam-macam. Tuduh Sayyidina Osman macam-macam. Naik kepala, bahasa dia naik kepala. Sayyidina Osman terlalu lembut, terlalu menunduk, rakyat pijak kepala Sayyidina Osman sampai ke tahap itu. Ini semua fitnah. Golongan pemberontak amat membenci Sayyidina Osman. Mereka juga telah mencipta berbagai tuduhan fitnah ke atasnya. Kononnya pemerintahan Sayyidina Osman penuh dengan kezaliman dan kemungkaran. Depa fitnah apa? Antara yang depa fitnah Sayyidina Osman, depa kata Sayyidina Osman ini boros. Sayyidina Osman ini suka belanjakan harta negara, seleweng harta. Allahu Akbar. Sayyidina Osman betul, dia memang seorang yang suka menderma, tapi dia tak sentuh langsung duit kerajaan. Depa fitnah dia ambil duit kerajaan bagi dekat orang. Kononnya nak sedekah dan sebagainya. Depa tuduh dia. Padahal Sayyidina Osman ini seorang yang kaya. Bahkan sebelum jadi khalifah pun memang dia orang yang kaya. Sayyidina Osman, kalau tengok zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dia agak, kita kata apa, agak berjimat. Tapi zaman Sayyidina Osman, dia harta dia tu diluaskan kepada orang. Maka mereka ini menuduh Sayyidina Osman dengan tuduhan yang palsu. Sayyidina Osman hebat tak hebat, dermawan Sayyidina Osman ni. Sayyidina Osman, kata Abu Hurairah, ishtara Osman al-jannata marratain. Osman pernah membeli syurga 2 kali. Adik-adik ni mungkin tanya,
Macam mana beli syurga? Kita boleh beli syurga. Kalau boleh beli syurga, saya nak beli syurga sekarang. Tak. Sayyidina Osman ini pernah 2 kali Nabi tawarkan. Nabi pertama sekali pada ketika sahabat-sahabat ataupun Rasulullah ketika baru masuk Madinah, semua masih tidak ada air bersih untuk minum. Yang ada satu saja, nama dia Bi'ru Rumah. Telaga rumah. Bukan rumah kita ni, nama telaga tu rumah. Telaga rumah. Jadi orang Madinah, Nabi dan sahabat-sahabat datang ke Madinah, mereka minum dari mana? Minum dari air ni. Kena terpaksa beli daripada seorang Yahudi, milik seorang Yahudi. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat, siapa yang nak beli daripada Yahudi ni, nak beli telaga rumah? Tak siapa pun angkat tangan, berani angkat tangan. Sebab apa? Semua sahabat-sahabat kebanyakannya duit tak ada. Kebanyakan yang miskin. Sayyidina Osman orang yang kaya. Kata Sayyidina Osman, saya ya Rasulullah, biar saya yang beli telaga ini. Jadi dia beli secara berperingkat, mula nak beli semua. Kemudian Yahudi itu tak mau bagi. Dia kata, okey tak apa, tak mau bagi semua, saya beli setengah. Beli setengah dulu, bayar setengah. Kemudian tak lama lepas tu bayar setengah lagi. Maka bi'ir rumah tu ataupun telaga rumah itu diwakafkan. Maksud dia, siapa orang Islam nak ambil daripada air ini, silakan, tak perlu bayar, free of charge. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu Nabi kata, siapa yang dapat beli bi'ru rumah ni, maka syurga tempat dia. Jadi dia baru beli syurga yang pertama. Yang kedua, bila ketika Nabi kata siapa yang Nabi nak berperang dengan Rom dalam satu peperangan Tabuk, waktu ini memang susah betul-betul, air tak ada, kenderaan tak ada, nak berperang ni kenderaan tak ada. Cuba bayangkan, kenderaan tak ada. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang nak persiapkan tentera ini, maka falahul jannah, maka syurgalah jadi milik dia. Tak ada siapa pun nak sanggup. Sebab apa? Sebab duit tak ada. Yang sanggup angkat tangan Sayyidina Osman, dia kata, saya ya Rasulullah, bagi saya yang tanggung semua ni, beli 70 ekor kuda, bagi kepada Rasulullah, bawa mai 100,000 dinar, letak di atas depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100,000 dinar lebih kurang 800,000 ringgit kita sekarang. Allahu Akbar. Sayyidina Osman. Kemudian dia tuduh Sayyidina Osman macam-macam. Beliau juga dikatakan hanya mementingkan kaum kerabatnya, kroni. Depa kata Sayyidina Osman ni kroni, lantik ni adik-beradik dia jadi menteri, adik-beradik dia jadi menteri. Padahal menurut Sayyidina Osman itu satu, kita kata apa, orang yang dilantik itu adalah orang yang layak, maka dilantik. Itu menurut pandangan Sayyidina Osman, orang lain memberontak. Semua tuduhan itu dijawab oleh Sayyidina Osman dengan jawapan yang amat memuaskan, disokong bukti dan hujah yang kuat. Jawapannya kemas dan mantap. Sayyidina Osman jawab habis segala tuduhan-tuduhan, tapi mereka tak diterima. Maka ada satu lagi fitnah yang sangat besar yang sampai ke tahap menyebabkan kematian Sayyidina Osman. Ditulis satu surat dan diletak nama tersebut, nama Sayyidatina Aisyah, sign Sayyidatina Aisyah, bukan Sayyidatina Aisyah sign pun. Ditulis, kemudian ditiru sign Sayyidatina Aisyah, disebarkan serata dunia. Jadi bila disebarkan, kata apa? Kata Sayyidina Osman ini orang yang zalim, wajib kita jatuhkan Sayyidina Osman. Kalau Sayyidina Osman tidak mahu letak jawatan, kita kena pergi memberontak dan bunuh dia. Bunuh Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Ini fitnah yang beredar ketika itu. Dan Sayyidina Osman tidak rasa pelik. Memang Sayyidina Osman tahu bahawa dia akan mati. Sayyidina Osman tahu kata dia akan mati. Sebab apa? Sebab ada satu peristiwa Nabi SAW duduk di atas bukit Uhud. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, 4 orang duduk di atas bukit Uhud. Tiba-tiba bukit Uhud bergegar. Tak tahulah, gempa bumi, macam gempa bumi lah.
Bung 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 bung, bung. Bergegar. Sebab apa? Sebab seronok, sebab gembira. Sebab apa? Nabi duduk, Nabi berada atas dia, Sayyidina Abu Bakar duduk atas dia, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman duduk di atas Bukit Uhud. Seronok Bukit Uhud bergegar. Kemudian Nabi hentakkan kaki dia. Nabi hentak kaki dia, kaki baginda di atas Bukit Uhud. Maka Bukit Uhud, Nabi kata apa? Usbut Uhud. Uhud, tenang. Hormat. Fa inna sesungguhnya di atas kamu ada nabiyun, ada seorang nabi dan ada seorang as-siddiq, dan ada dua orang yang akan mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Sayyidina Umar pun dah tahu dah kata dia mati syahid, dia akan mati syahid. Sayyidina Osman pun sudah tahu kata dia akan mati syahid. Baik. Syaitan menghasut golongan pemberontak ini hingga ke tahap mereka merancang untuk membunuhnya. Mereka rancang nak bunuh Sayyidina Osman. Mereka tak kenal ke Sayyidina Osman tu siapa dia? Sayyidina Osman itu menantu Nabi. Menantu Nabi, bukan menantu Nabi sekali, dua kali. Zunnurain, gelaran Sayyidina Osman Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya apa? Dua orang anak Nabi. Dan disebutkan kata tak ada orang lagi yang mampu untuk menjadi menantu Nabi, berkahwin dengan anak Nabi dua kali. Daripada zaman Nabi dulu sampai Nabi sekarang, tidak ada lagi. Sayyidina Osman seorang saja. Bahkan Nabi kata kalau ada anakku yang ketiga perempuan, aku akan kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Hebat Sayyidina Uthman. Kemudian mereka mengambil peluang musim haji. Jadi musim haji, depa kononnya kata nak buat haji, mereka buat, kita kata buat perancangan ketika itu untuk membunuh Sayyidina Uthman. Kebanyakan sahabat tiada di Madinah. Mereka pergi ke Mekah menunaikan haji. Sebilangan kecil sahaja sahabat yang tidak keluar menunaikan haji. Selain itu, sikap Sayyidina Uthman yang tidak mahu orang lain mempertahankannya jika dia diserang nanti menambahkan lagi kegembiraan puak jahat itu. Okey. Jadi yang ni kisah apa? Kisah berkenaan dengan last sekali lah, pembunuhan Sayyidina Uthman. Pembunuhan Sayyidina Uthman. Bila pemberontak ni tak puas hati, mereka nak bunuh Sayyidina Uthman. Jadi sahabat-sahabat ketika itu, waktu mereka nak bunuh Sayyidina Uthman, kebanyakan sahabat disebutkan pergi menunaikan haji. Jadi banyak sahabat yang tidak ada bersama dengan Sayyidina Uthman. Maka ketika itu ada beberapa orang sahabat yang nak duduk nak jadi pengawal di rumah Sayyidina Uthman. Pengawal di rumah Sayyidina Uthman. Nak kawal Sayyidina Uthman, takut ada pemberontak datang bunuh. Sayyidina Uthman kata, terutama sekali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali memerintahkan anak dia untuk mempertahankan Sayyidina Uthman. Cuma Sayyidina Uthman kata, tak apalah, hampa tak payah jadi bodyguard saya, silakan balik, biar saya berseorang diri. Sahabat-sahabat tidak mahu. Depa tak mahu. Depa tak mahu. Dak ni Sayyidina Ali perintahkan saya ni untuk perintahkan kami untuk kami jaga Sayyidina Uthman, jaga kamu wahai khalifah. Kamu khalifah, kalau kamu mati macam mana? Paksa. Sayyidina Uthman kata, balik juga, aku suruh balik. Lah kali depa tak mau balik, Sayyidina Uthman sampai bersumpah. Bila guna sumpah ni, demi Allah ni, aku suruh hampa balik, ni adalah perintah daripada khalifah, hampa wajib patuh, wajib taat. Maka sekarang khalifah memerintahkan kamu balik sekarang. Tak boleh kata apa, pakat balik. Disebutkan kata selepas itu Sayyidina Ali sangat marah, terutama marah pada anak dia. Ada riwayat kata Sayyidina Ali tampak anak dia sebab apa? Sebab menyebabkan kematian Sayyidina Uthman. Baik. Jadi ketika inilah mereka mengepung rumah Sayyidina Uthman selama disebutkan kata berapa hari, banyak hari dikepung rumah Sayyidina Uthman. Tak boleh, tak bagi Sayyidina Uthman keluar. Pada ketika itulah ada satu peristiwa yang menyayat hati. Ada waktu lagi? Sikit lagi. Sayyidina Uthman kata, Sayyidina Uthman keluar jumpa pemberontak.
Tengok, adapun cakap daripada jauh lah. Dulu di Madinah ini, akulah yang membeli telaga yang kamu minum air sekarang. Akulah yang beli telaga itu. Telaga rumah yang kamu minum air dia sekarang, akulah yang beli. Tapi hari ini kamu tak mau bagi aku minum dengan air itu. Dulu aku yang beli minuman itu, aku yang wakafkan, kamu tak bagi aku minum. Dan Sayyidina Osman ketika itu bila dah ditawan, tak dapat minum, tak dapat makan dan sebagainya, Sayyidina Osman berpuasa. Sayyidina Osman berpuasa. Baik, kita sambung. Jadi Sayyidina Osman dia tak bagi ada siapa-siapa pun yang mempertahankan dia. Jadi orang pemberontak lagi seronok lah. Sayyidina Osman tidak mahu berlaku pertumpahan darah kaum muslimin semata-mata untuk menyelamatkan dirinya. Dia tak mahu. Takut berlaku pertumpahan darah, biar saya mati, dia tak apa, jangan orang lain. Beliau juga merindui syahid seperti yang telah dijanjikan Rasulullah untuk dia. Jadi sebagaimana kisah yang kita sebut tadi, dia tahu dah dia akan mati syahid, maka tak apalah, biar saya mati. Kumpulan jahat itu didalangi seorang lelaki celaka bernama Abdullah bin Sabah. Orang ini berketurunan Yahudi dan merupakan pengasas ajaran Syiah. Rumah Sayyidina Osman dikepung beberapa hari. Ada yang kata dalam masa seminggu, ada yang kata 2 minggu. Bayangkan dikepung, tak dapat makan, tiap-tiap hari puasa saja. Pada malam terakhir rumahnya dikepung, iaitu malam Jumaat. Allahu Akbar. Beliau tertidur dan mendapat mimpi yang sangat indah. Di pagi hari beliau menceritakan mimpi itu kepada keluarganya dan beberapa orang sahabat yang ada bersama di rumahnya. Beliau berkata, hari ini mereka akan membunuhku. Sayyidina Osman tahu dah, hari ini mereka akan bunuh saya. Semalam aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Abu Bakar dan Umar pun ada bersama dengan baginda. Baginda bersabda kepada aku, wahai Osman, mari berbuka puasa bersama kami. Ketika itu dia puasa, belum puasa lagi. Jadi ketika itu sahabat-sahabat kata, yang Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dalam mimpi tersebut kata, mailah berbuka puasa dengan kami. Oleh itu Osman pun berpuasa sunat dan memang benar beliau terbunuh pada hari itu. Panjang lagi lah kisah ini. Jadi disebutkan kata Sayyidina Osman bila halau gad-gad ataupun penjaga-penjaga tadi balik, selepas itu diserbu rumah Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, pecah pintu, masuk daripada atas. Depa sebenarnya ni kata pemberontak, depa ni sebenarnya bukan niat depa pun bukan niat untuk bunuh Sayyidina Osman saja, tak. Bahkan depa dah kafirkan Sayyidina Osman, depa ambil segala harta benda Sayyidina Osman semua dalam bilik itu, dalam rumah itu semua dia ambil. Habis semua. Ni kata, ni satu. Maka bila mereka bunuh Sayyidina Osman. Ketika itu pertama Sayyidina Osman tengah berpuasa, dan yang kedua ini dekat disebutkan kata dibunuh selepas asar. Jadi tak lama lepas tu nak masuk maghrib lah, nak buka puasa. Jadi Sayyidina Osman dalam keadaan berpuasa, dan Sayyidina Osman buat apa? Sayyidina Osman tengah membaca Al-Quran. Bila baca Al-Quran sampai tengah muka surat dekat surah Baqarah ni, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Disebutkan kata dipukul Sayyidina Osman di bahagian kepala, memercik darah Sayyidina Osman terkena ayat ini. Saya tak ingat Ustaz Zamri, guru kami, dia cerita dekat mana saya tak ingat, masih ada Quran itu, Quran yang Sayyidina Osman baca masih ada sampai ke hari ini. Darah Sayyidina Osman masih ada di mushaf itu, dan mushaf itu ada sampai hari ini. Ni hebat Sayyidina Osman. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi Sayyidina Osman, banyak membaca Al-Quran. Dan kata Sayyidina Osman, kalau hati kita bersih, kalau hati kita ini benar-benar bersih, lama syabi'at
bitilawatil Quran. Kalau hati kita benar-benar bersih, kita tidak akan jemu, kita tidak akan rasa bosan untuk membaca Al-Quran. Ini kata Sayyidina Uthman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita suka kepada Al-Quran dan jadikan kita suka buat benda-benda yang baik seperti Sayyidina Uthman. Tengok Sayyidina Uthman, dia mati bila? Mati baca Quran. Kita pun kena jadi orang yang banyak buat baik, yang mana kematian kita insya-Allah bila kita mati, kita akan mati dalam keadaan kita berbuat kebaikan juga. Cukup setakat ini kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada manfaat buat kita semua, terutama sekali buat diri saya sendiri. Minta maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, cacat celah. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma rzuqna al-'amala fi ma 'alimna warzuqna al-ikhlasa fi a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.